dua-dua kata kunci ni ada dalam soalan. Bezanya kata kunci yang pertama tukar kepada perkataan seerti ataupun sinonim. Yang ni wajib tukar ya untuk dapatkan markah. Okey, yang kedua senangnya copy ataupun salin semua kata kunci yang kedua sampai habis. Salin kata kunci yang kedua bulat. Okey. Kemudian rumusan mesti mula dengan frasa rumusan membincangkan. Jangan tambah tentang ya. Kebanyakan calon tambah perkataan tentang. Awak kena ingat. Sebab apa? Membincangkan ialah kata kerja transitif. Jadi tak perlukan perkataan tentang. Rumusan membincangkan masuk terus kata kunci yang pertama. Okay, yang tu kena ingat ya. Kalau nanti pembaca akan garis tentang. Itu dah ada satu kesalahan bahasa dan itulah. Okay, cikgu ulang semula contoh soalan SPM 2017. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat rumusan tentang faedah-faedah pembelajaran komponen sastra, iaitu Komsas. Kata kunci yang pertama iaitu faedah-faedah. Kataan yang cikgu tulis, yang cikgu highlightkan dengan warna ungu, faedah-faedah kata kunci yang pertama. Dan cara-cara pihak sekolah menarik minat murid mempelajari Komsas, itu ialah kata kunci yang kedua, iaitu cara-cara. Cara-cara tak payah tukar kata kunci, tak payah ya. Iaitu kekalkan je, copy je, ambil semua. Yang kena tukar ialah perkataan faedah-faedah. Okey, contoh pendahuluan. Okey, rumusan membincangkan terus kepada kata kunci yang pertama, iaitu faedah-faedah, tukarkan kepada kebaikan. Okey, selain daripada kebaikan, apa lagi sinonim dengan faedah? Awak boleh on mic lah kalau nak jawab. Selain daripada kebaikan, apa lagi yang sama erti ataupun sinonim dengan faedah-faedah? Okey. Kelebihan. Okey, ke bawah. Okey. Tugasan ataupun sinonim perkataan yang lain. Faedah-faedah sama juga dengan kebaikan, kelebihan, manfaat ataupun kepentingan. Okey, kalau kita lihat, kalau cikgu lihat pola soalan rumusan ni, kata kunci ni tak banyak beza pun, lebih kurang sama je. Dia tak ada yang pelik-pelik. Ada satu tahun tu je yang pelik sikit. Okey, jadi faedah tadi tu pada kebaikan. Kemudian ambil semua. Kata kunci pertama, pembelajaran komponen sastra, Komsas, dan cara-cara pihak sekolah menarik minat murid mempelajari Komsas. Awak tu dapat 2 markah. Pastikan kata kunci yang pertama tu betul lah awak tukar. Kalau tukarnya salah, maka awak tak adalah post ulang kat situ. Okey. Kemudian lihat tugasan lain yang selalu dikemukakan oleh lembaga peperiksaan. Okay, yang pertama, faktor. Sinonim dengan faktor ialah punca ataupun sebab. Langkah-langkah, usaha, cara, tindakan, kaedah, strategi. Okay, kemudian kekangan. Kekangan, masalah, halangan. Okay, seterusnya, faedah yang kita sebut tadi lah. Faedah, kebaikan, kelebihan, manfaat dan juga kepentingan. Kemudian peranan, fungsi, tanggungjawab dan juga tugas. Dan akhir sekali kesan, akibat, impak dan juga implikasi. Biasanya kata tugas yang dikemukakan oleh lembaga peperiksaan tu tak adalah yang susah sangat. Okey. Okey, rujuk arahan soalan untuk kena pasti kata kunci 1 dan 2 yang kita beritahu tadi. Kemudian tugasan 1 ataupun kata kunci 1 tu tukar dengan sinonim. Kemudian yang kedua tu salin bulat-bulat. Kata kunci yang pertama, kata kunci yang kedua, kemudian tukarkan kata kunci yang pertama kepada sinonim dan sambung dengan kata kunci yang kedua. Okey. Sekarang kita lihat analisis. Ada soalan tak sehingga perenggan pendahuluan selesai? Okey, kita lihat kepada analisis soalan untuk rumusan 2008 hingga 2018. Ada 2019 itu tak masuk lagi. Okey. 2018 skop soalannya persediaan. Okey. Jadi perkataan yang sinonim ataupun sama erti, yang inilah. Ini juga kata pelik. Yang lain tak ada, yang lain mesti biasa je. Okay, yang ini adalah yang tahun tersebut
calon agak terkejut sikit lah sebab keluar tiba-tiba persediaan. Tapi lebih kurang sama je. Usaha, langkah, tindakan. Tapi jarang guna perkataan persediaan. Sedangkan persediaan ni maksudnya sama dengan usaha, sama dengan langkah, sama dengan tindakan, sama dengan cara. Okay. Kemudian tahun 2017 faedah. Okay. 2016 cara. 15 punca, 14 peranan, 13 kepentingan, 12 faktor-faktor. Okay, 2011 kepentingan. Nak pun ada sama je. Faedah, cara, punca. Kepentingan, faedah juga. Peranan, tanggungjawab. Okay, kemudian faktor, punca. Ini pun punca juga. Kepentingan lagi. Kepentingan, nampak ya? Kepentingan ni kepentingan lagi. Faedah, kepentingan. Yang ni kepentingan 2013. 2011 pun kepentingan. Okay, 2010 kebaikan, sama juga dengan kepentingan. Kemudian 2009 pun kepentingan. Lihat 2009, 10, 11, 13. Yang ni 2017. Banyak soalan berkaitan dengan kepentingan. Okay, 2008 pun kepentingan. Jadi kamu lihat pola kat sini. Kalau arahan soalan SPM tu bukanlah satu arahan yang susah. Sebenarnya senang, yang selalu kita guna. Yang cikgu sebut yang tadilah, iaitu je yang biasanya dikemukakan oleh lembaga peperiksaan. Okay, kemudian lihat sumber daripada petikan. Nampak ya? Yang 2008 je daripada Utusan Malaysia. Yang lain, Dewan Kosmik Berita Bahasa Ekonomi Kosmik Dewan Siswa. Nampak ya? Yang ni semua majalah yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Okay? Kosmik, kemudian siswa, Dewan Siswa. Kebanyakannya, bukan kebanyakannya lah, semualah, hampir semua daripada majalah dari Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey. Kita teruskan lagi. Okey, isi. Tadi dah selesai perenggan isi perenggan pendahuluan. Kemudian analisis sudah. Terus kepada perenggan isi tersurat. Okay, untuk rumusan awak kena ingat ya, mesti buat 4 perenggan. Perenggan pertama, perenggan pendahuluan, 1 ayat sahaja. Perenggan kedua, perenggan isi tersurat, iaitu 1 perenggan. Yang ketiga, perenggan tersirat, dan yang terakhir, perenggan penutup. Okay, yang itu 1 ayat sahaja untuk perenggan penutup. Jadi ada 4 perenggan. Okay, terlihat cara ataupun panduan untuk menulis perenggan isi tersurat. Awak kena ingat dalam isi tersurat, dalam petikan, biasanya petikan dalam yang dikemukakan oleh lembaga peperiksaan dalam soalan sebenar, biasanya ada antara 9 hingga 12 isi. Jadi jangan takutlah kata tak jumpa isi ke, tak ada. Sebab memang isinya banyak yang disediakan oleh lembaga peperiksaan. Okey. Perenggan isi tersurat, markah maksimum 12. Yang ni awak kena ambil semualah. Mesti ambil semua sekali. 12 markah tu 6 isi. Okey, tapi cikgu cadangkan pada awak, carilah 7 ataupun 8 isi. Okey, cari 7 atau 8 isi. Tapi dengan syarat, jangan lebih daripada 120 patah perkataan. Lepas 120 patah perkataan, lembaga peperiksaan tak terima dah. Walaupun ada banyak isi lepas pada 120 patah perkataan tersebut. Okay? Sebab apa cikgu kata ambil antara 7 hingga 8. Kalau katakan isi yang kamu ambil tu tak tepat, jadi kamu tak rugi markah lah. 1 isi 2 markah. Kalau kamu ambil 6 isi, 12 markah. Tapi katakan kamu salah 1 isi, kamu ada 5 isi saja. Kamu dah kurang 2 markah, ada 8 markah sahaja. Jadi cuba cari 6, 7 hingga 8. Kalau rasa 8 banyak sangat, ambil 7 lah. Backup 1 isi. Tapi cikgu cadangkan antara 7
hingga 8 lah. Tapi jangan lebih 120, okey. Kemudian untuk gabungkan isi awak tu, jangan sesekali awak lupa, jangan tinggalkan subjek. Yang ini banyak calon yang selalu buat salah. Okay, tahun lepas atau 2 tahun lepas. Tak perlu tahun lepas lah. Yang tak ada subjek, walaupun isinya betul, secara automatik markahnya kosong. Yang ni sangat penting. Okey. Jadi kena ingat yang tu. Mula ayat mesti ada subjek. Maksud subjek tu macam kepala lah. Macam mana kita berjalan kalau tak ada kepala kan? Mesti ada kepala dulu. Okey. Macam mana nak kesan isi tersurat? Macam mana kita nak tahu ayat dalam petikan itu ayat isi? Okey. Yang pertama sekali nak buat apa? Cari dalam petikan itu arahan soalannya. Okey. Kalau arahan soalannya berkaitan dengan punca. Okey. Antara perkataan yang selalu ditulis dalam petikan ialah sebab, disebabkan, menyebabkan penyebab, punca, berpunca, faktor ataupun kerana. Sinonim kepada kata kunci ataupun perkataan tersebut. Yang itu ada dalam petikan biasanya. Senang nak cari isu penting. Jadi kalau perkataan yang sering digunakan dalam petikan untuk kesan isi tersurat bagi arahan kesan ataupun kebaikan ataupun kepentingan. Okey. Ada kebaikan. Kemudian kalau muncul dalam petikan tu ada kata kepentingan, kelebihan. Itu pun kira sebagai isi tersurat. Selain daripada sinonim tadi tu, ada juga perkataan tu. Dapat, telah, mampu, akan, boleh, mendatangkan, menjadikan, menyebabkan dan juga membolehkan. Okay, itu antara kata kunci lah. Seterusnya untuk langkah, sinonim pada langkah, cara, cara, usaha. Okay, kemudian ada kata kunci lain, hendaklah, perlu, mesti, harus, wajar, boleh, sepatutnya. Okay. Selain daripada perkataan yang cikgu sebutkan tadi tu, isi surat juga boleh dikenal pasti melalui penggunaan penanda wacana. Biasanya dalam ayat masih ada penanda wacana. Contohnya selain itu, di samping itu, oleh itu. Lepas penanda wacana biasanya ayat tersebut ialah ayat isi. Okey. Okey, baik. Kita lihat contoh soalan tahun 2015. Okay. Tahun 2015 soalannya baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang punca-punca berkurangnya bekalan air bersih dan cara-cara menyedarkan masyarakat supaya berhemat dalam penggunaan air. Okey, perkataan yang cikgu hitamkan gariskan ini punca-punca merupakan kata kunci yang pertama. Dan selepas perkataan dan, ini ialah kata kunci yang kedua. Okey, jadi kita lihat apa isi tersurat bagi soalan ini. Isi tersurat dia ialah punca-punca. Okey, cari isi semua berkaitan dengan punca ataupun sebab. Okey, tengok petikan juga tahun 2015. Okey, peningkatan permintaan air oleh pengguna akibat pertambahan bilangan air menyebabkan, tadi kan ada kata menyebabkan berlaku rusak tanah air. Okay, krisis air ini berlaku disebabkan, ini tu warna kuning, highlightkan warna kuning menunjukkan isi yang pertama. Apa punca berkurangnya air bersih? Okay. Sikap pengguna yang sering menggunakan air secara berlebihan. Okay, itu yang pertama. Okay. Jadi mana kata kunci isi bagi soalan tersebut. Okay. Kemudian dapatan ini bukan sampai ke mana bukan. Okay. Tapi nampak kat sini, keadaan ini berlaku kerana kata kunci bagi isi tersurat. Okay. Sebab apa berkurangnya bekalan air? Sebab sikap sebahagian rakyat Malaysia yang tidak menghargai air sehingga melakukan pembaziran. Okey. Yang kedua salah ni, yang ketiga lah ni. Nampak kat atas satu lagi. Cikgu tak highlightkan ni nampak.
Okey, peningkatan permintaan air ni bertambah menyebabkan menyebabkan apa yang menyebabkan berlakunya bekalan air. Okey, yang pertama peningkatan permintaan air oleh pengguna akibat pertambahan bilangan penduduk. Okey, yang pertama. Yang kedua, sikap pengguna yang sering menggunakan air kelebihan. Okey, yang ketiga, sikap sebahagian rakyat Malaysia yang tidak menghargai air sehingga melakukan pembaziran. Okey, yang keempat, sumber bekalan air ini juga, yang ini juga ni kata penegas. Kata penegas juga disebabkan oleh pembangunan yang tidak terancang. Dalam ayat ni ada dua kata kunci ataupun kata tugasnya, iaitu juga dan disebabkan. Okay, jadi yang keempat, pembangunan yang tidak terancang. Okay. Hal ini demikian kerana aktiviti pembalakan dan perancangan tidak diurus dengan baik. Yang ini huraian kepada isi pembangunan yang tidak terancang tadi. Yang awak lihat di sini ya, dalam satu perenggan ini bagi teks petikan tahun 2015 ada 4 isi. Okay, jadi tak susah cari isi. Okay, baik. Kita teruskan, cuba kita lihat perenggan seterusnya. Okey, ini cara tulis perenggan isi tersurat yang betul lah. Okey, perenggan yang kedua. Punca-punca, ambil daripada arahan yang pertama. Kata kunci pertama. Tapi ingat, jangan tukar. Dan maksudnya, katakan dalam pendahuluan tadi, kamu dah tukar punca-punca kepada faktor-faktor. Dalam perenggan isi tersurat, kamu tak perlu tukar. Okay, tak perlu tukar punca-punca ni. Sebab apa tak perlu tukar? Bagi mengelakkan kamu kehilangan markah. Sebab apa hilang markah? Sebab katakan pada perenggan pendahuluan tadi, sinonim punca-punca ni kamu salah. Bila kamu salah, perenggan pendahuluan tadi kamu dapat markah kosong. Okay. Tapi dalam perenggan yang kedua, bila kamu tak tukar punca-punca ini kepada sinonim perkataan yang salah tadi, kamu masih ada markah. Okay, contoh ya. Punca-punca berkurangnya bekalan air bersih ialah peningkatan permintaan air oleh pengguna akibat pertambahan bilangan penduduk. Okey, menyebabkan berlakunya penyusutan air. Okey, yang ini kalau kamu tukar punca-punca pendahuluan tadi kamu tukar kepada kesan. Kesan-kesan berkurangnya. Walaupun isi tersebut betul, tetapi kata kunci yang ini punca-punca kamu tukar salah, secara automatik isi kamu juga salah. Sebab tu kata jangan tukar kata kunci pertama untuk perenggan isi tersurat. Tukar untuk perenggan pendahuluan sahaja. Okey. Okey, seterusnya. Dan. Nak selamat guna perkataan dan saja. Kata hubungnya. Kalau tak, kita akan takut kita lebih bilangan perkataan. Okay, dan krisis air juga berlaku disebabkan oleh sikap pengguna yang sering menggunakan air secara berlebihan. Okay, selain itu, okay, ini berlaku kerana sikap sebahagian rakyat Malaysia yang tidak menghargai air sehingga melakukan pembaziran. Okay. Sumber bekalan air juga terjejas disebabkan oleh pembangunan yang tidak terancang. Okay, yang ini sebenarnya tak payah ambil tak apa ni, hal demikian tak payah. Sebab apa? Yang ini cikgu fokus kepada kalau tak apa nak mahir. Jadi cikgu guna kaedah macam ni. Dia tak saling bulat-bulat tapi dah ada isi. Tapi kalau awak senang, awak ambil selain itu keadaan ini berlaku kerana sikap sebahagian rakyat Malaysia yang tidak bagi air sehingga melakukan pembaziran dan pembangunan yang tidak terancang. Cukup. Okey, dapat markah penuh dah kat situ. Okey. Jadi dalam ayat ini kamu gabungkan guna kata hubung sahaja. Okay, isi yang pertama dengan isi yang kedua kamu gabung guna kata dan. Isi yang ketiga selain itu, masuk isi yang ketiga tambah dengan kata hubung dan juga untuk hubungkan isi yang
4. Cukup. 2, 4, 6, 8 markah di situ. Dah ada 8 markah dah. Okey. Seterusnya. Okay, selesai perenggan isi tersurat. Ada soalan tak untuk isi tersurat? Cikgu rasa soalan isi tersurat ni mudah je. Okey. Seterusnya kita lihat isi tersirat. Okey, isi tersirat markahnya 4. Rujuk kata kunci yang kedua. Isi tersirat tak ada petikan, kita fikir sendiri tapi tak susah pun. Biasanya isi tersurat yang kedua ni, isi tersirat ada kaitan dengan isi tersurat. Tapi kita fikir sikit je. Okey, tengok soalan. Soalan ini pun soalan SPM. Soalan yang tadi ni. Okay, baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang punca-punca berkurangnya bekalan air bersih dan cara-cara menyedarkan masyarakat supaya berhemat dalam penggunaan air. Okay, kata kunci yang kedua ialah cara-cara. Apakah cara-cara yang perlu dilakukan untuk menyedarkan masyarakat supaya masyarakat berhemat dalam penggunaan air? Okay. Bila sebut perkataan cara-cara atau kata kunci cara-cara itu, maksudnya kita boleh gunakan pelbagai pihak. Okay, pelbagai pihak, kerajaan ke, pihak kerajaan, kemudian individu, kemudian agensi terlibat, NGO, mana-manalah yang boleh menyedarkan masyarakat untuk berhemat dalam penggunaan air. Okay. Contoh, nak tulis isi tersirat. Okay, mula dengan kata kunci yang kedua. Cara ataupun cara-cara menyedarkan masyarakat supaya berhemat dalam penggunaan air ialah, ialah. Cikgu kata, lepas perkataan ialah, mesti ada siapa. Subjeknya. Siapa buat apa? Okay, siapa buat apa? Kerajaan. Kerajaan buat apa? Melakukan pembenihan awan. Okay. Yang kedua, siapa lagi? Kerajaan. Tak apalah sebab dalam ini cara-cara tak tentukan siapa pun. Ini bukan macam karangan. Kalau karangan tu kalau boleh buat berbagai pihak. Kalau rumusan tak payah. Pihak yang sama pun tak apa. Okay. Yang kedua, pihak yang sama iaitu kerajaan. Kerajaan buat apa lagi? Menaikkan cukai penggunaan bekalan air. Okay. Kalau nak jimatkan perkataan, gabungnya lah. Ialah kerajaan melakukan pembenihan awan dan menaikkan cukai penggunaan bekalan air. Jadi awak dah kurang 3 perkataan di sini. Jadi isi tersirat pun boleh buat dalam satu ayat majmuk menggunakan kata hubung dan. Okay. Tapi jangan lupa perkataan subjek ni. Begitu juga dengan isi tersurat tadi. Mesti ada subjek. Ini ialah peningkatan permintaan air. Macam mana nak tahu subjek? Tengok kepada tema soalan. Okay. Dalam soalan ini temanya ialah berkurangnya bekalan air bersih. Jadi subjeknya mestilah berkaitan dengan bekalan air bersih. Jadi tak bolehlah awak kata ialah contoh yang buat, nak salah macam mananya, ialah ini semua ada subjek senang. Contoh awak buat ialah bilangan penduduk bertambah. Boleh sebab ialah tu lepas ialah kata bilangan masih lagi berkaitan dengan bekalan air bersih. Cuma cikgu kata lepas ialah ni mesti ada subjek. Kalau tak ada subjek, isi awak betul pun dikira salah. Sebab apa? Tergantung, tidak ada subjek. Alright. Okay, selesai isi tersirat. Seterusnya kita rujuk kepada perenggan kesimpulan. Yang ni cikgu nak fokuskan sikit dalam perenggan kesimpulan. Kebanyakan calon masih lagi lemah untuk menulis perenggan kesimpulan. Sebenarnya kesimpulan ni mudah je. Banyak calon yang dapat 2. Tapi tak kurang juga yang dapat 1 markah. Cikgu ajar awak macam mana nak dapatkan 2 markah solid tu. Jangan buang 1 tu, ambil lagi 2. Okay. Mudah je. Pastikan dalam perenggan kesimpulan ada 5 elemen yang penting. Okay, apa dia yang 5 tu? Okay, yang pertama, pihak. Siapa yang terlibat? Okay, yang kedua, ada kata bantu. Kata bantu ni untuk menunjukkan cadangan. Okay,
Yang ketiga, mesti ada tema. Wajib ada tema. Kalau tak ada tema dalam perenggan kesimpulan, maka awak kosong. Okey. Kemudian ada kata hubung pancangan. Sebab apa? Nak hubungkan cadangan tadi. Okey. Dan akhir sekali harapan daripada cadangan. Mesti ada siapa, kata bantu, tema, kata hubung dan juga harapan. Okey. Siapa yang terlibat? Pihak sekolah ataupun pelajar. Okey. Yang ini merujuk kepada soalan kepentingan pembelajaran Komsas tadi. Okey, siapa yang terlibat? Pihak sekolah. Pihak sekolah buat apa? Kata bantu, hendaklah, mestilah, perlulah. Itu menunjukkan kata kunci bagi cadangan kamu. Kemudian apa tema soalan tadi? Menitik beratkan pembelajaran Komsas. Okey. Agar supaya mana-mana pilih satu daripada dua kata hubung tersebut. Okey. Supaya apa? Agar apa? Dapat memartabatkan karya sastra ataupun dapat ataupun bahasa Melayu dipandang tinggi. Jadi, ini adalah satu ayat lengkap. Kesimpulannya, pihak sekolah. Siapa tadi? Pihak sekolah. Buat apa? Hendaklah buat apa? Ambil tema. Hendaklah menitik beratkan pembelajaran Komsas. Sebab apa? Supaya ataupun agar bahasa Melayu dipandang tinggi. Jadi, 5 elemen ini mesti ada dalam perenggan kesimpulan. Okey. Kalau cikgu perhatikan dalam kelas awak ataupun kelas 5 Kasupiah pun lebih kurang sama je, kebanyakannya masih lagi belum menguasai perenggan kesimpulan. Okey. Jadi ingat, 5 perkara untuk dapat 2 markah penuh bagi perenggan kesimpulan. Okey, siapa, kemudian kata bantunya apa yang menunjukkan cadangan, wajib ada tema, kemudian gunakan kata hubung agar ataupun supaya dan sambung dengan harapan. Okey, ataupun kita buat lain. Kesimpulannya, pihak sekolah hendaklah menitik beratkan pembelajaran Komsas agar bahasa Melayu dipandang tinggi. Ataupun kesimpulannya, pelajar hendaklah menitik beratkan pembelajaran Komsas agar dapat memartabatkan karya sastra di persadiaan antarabangsa pun boleh. Okey. Itu cara ataupun formula, rumus yang mudah untuk dapatkan 2 markah bagi perenggan kesimpulan. Okay, yang ini soalan tahun 2015. Tengok ya. So tadi air bersih tu, bukan air bersih. Okey, siapa boleh pilih, masyarakat ke, semua pihak ke, kita, pihak keluarga bapa, pihak kerajaan, mana-mana sahaja. Okey, buat apa? Temanya berhemat dalam penggunaan air. Seterusnya kata hubung dan akhir sekali harapan. Jadi kita buatlah perenggan kesimpulan. Kesimpulannya, masyarakat. Ini siapa? Masyarakat buat apa? Hendaklah berhemat dalam penggunaan air. Jadi tema. Agar, ini kata hubung untuk menghubungkan harapan kita. Agar krisis dan air dapat ditangani. Jadi dapatlah 2 markah. Ada siapa yang terlibat, tema ada, kemudian kata hubung ada, harapan pun ada. Okey. Selesai untuk perenggan kesimpulan. Okey. Seterusnya kita rujuk kepada soalan. Okey. Tak kisahlah yang dah buat tu cikgu ucap terima kasih lah. Yang belum buat tak apa, kita bincang sama-sama. Okey. Cikgu harap 3 soalan yang ada dalam Google Classroom tu dah buatlah. Jadi kita pergi set yang kedua, maksudnya kita ada lagi 16. Okey, tak ada masalah, nanti aku bagi bila-bila yang tu. Kalau rajin, boleh buat sendiri dulu. Okey, tengok soalan. Baca petikan salah ejaan. Dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang usaha-usaha untuk memartabatkan batik Malaysia dan kekangan untuk melaksanakannya. Okey, panjang biasalah, tak lebih 120 mata perkataan. Okey, kita tengok dalam perenggan yang pertama. Biasanya lah dalam perenggan pertama ni tak ada isi, tapi kita lihat dulu. Okey, kata kunci yang pertama ialah usaha-usaha. Jadi tukarkan usaha-usaha ini kepada langkah ataupun cara. Okey, tema ini ialah
memartabatkan batik Malaysia. Okay, itu temanya. Kemudian kata kunci yang kedua isi tersirat ialah kekangan. Masuk kekangan. So itu jadi masalah nanti nak cari isi. Kekangan maksudnya halangan ataupun masalah yang dihadapi untuk melaksanakan usaha bagi memartabatkan batik Malaysia. Okey. Kita lihat dalam isi untuk usaha ataupun punca untuk punca pula maaf ya. Bukan punca. Usaha, cara dan juga langkah bagi memastikan batik Malaysia ini dimartabatkan. Okey, tengok perenggan yang pertama. Batik merupakan salah satu akar budaya yang menjadi identiti bangsa Malaysia dan bidang kraftangan yang unggul di Malaysia. Iaitu semua tak ada isi. Yang itu berkaitan dengan penerangan seni batik. Ayat terakhir perenggan penahanan tersebut, sesungguhnya langkah mewajibkan pemakaian batik telah memberi nafas baru kepada perkembangan industri batik negara untuk berkembang maju. Ada tak isi kat situ? Isi tak? Baik, ada orang tak ni? Mengarahkan kaki tangan awam tu. Perdana Menteri mengarahkan kaki tangan awam memakai baju batik pada setiap Khamis. Okey. Jadi awak nampak ya, usaha ni sinonim dengan langkah-langkah. Nampak walaupun dalam petikan ni tak gunakan perkataan usaha-usaha, tetapi ada perkataan langkah-langkah. Langkah ini sinonim dengan usaha. Jadi ayat ini merupakan ayat isi. Siapa? Langkah mewajibkan pemakaian batik telah memberi nafas baru kepada perkembangan industri batik negara untuk berkembang maju. Isinya apa? Langkah mewajibkan pemakaian batik. Okey, itu langkah yang pertama ataupun usaha yang pertama. Okey, perenggan yang kedua. Industri batik kini semakin berkembang pesat dan generasi Malaysia telah mula mencintai batik. Golongan remaja juga sudah tidak segan silu mengenal batik dengan gaya casual. Okey, ada tak isi kat situ? Tak ada. Tak ada Okey, selain itu batik juga telah mendapat penghargaan sebagai budaya seni yang begitu tingginya dan boleh dijadikan cenderamata kepada sesiapa sahaja sama ada di dalam maupun di luar negara. Tengok perkataan wacana. Selain itu, selain itu batik juga, kata kunci isinya ialah selain itu, kemudian juga. Okey, apa isinya? Batik telah mendapat penghargaan sebagai budi seni. Sebagai budaya seni yang begitu tinggi nilainya. Okey, isi yang kemudian ada perkataan dan, kata hubung ni. Okay, dan boleh dijadikan cenderamata kepada sesiapa sahaja. Okey, dan yang ini juga isi yang ketiga, dijadikan cenderamata kepada sesiapa sahaja sama ada tiga isi dah. Okey, seterusnya kita harus berterima kasih kepada Allahyarham Datin Sri Indon melancarkan batik Malaysia ciptaan untuk dunia. Siapa Datuk Sri ni? Siapa dia? Siapa kenal dia? Siapa tahu? Siapa tahu? Dia tokoh negara juga ni. Tak tahu Seorang tak tahu? Tak tahu. Datin Sri Indon ni ialah isteri kepada Perdana Menteri kita yang sebelum ni Datuk Sri Abdullah Ahmad Badawi. Itu arwah isteri dia lah. Masa arwah Datin Sri Indon ni beliau banyak memartabatkan batik Malaysia. Okey, di situ tak ada isi. Okey, kemudian ayat seterusnya. Selain itu, masih lagi Perdana Wacana. Selain itu,
badan bukan kerajaan yang saya sebut NGO tu. Seperti Yayasan Budi Penyayang Malaysia. Seperti tak payahlah. Telah berusaha mengadakan Minggu Batik Malaysia 2005 bertujuan untuk berkongsi kegemilangan dan keistimewaan batik Malaysia bersama-sama masyarakat tempatan dan dunia. Jadi isi di sini ialah badan bukan kerajaan. Yang ni awak mesti ambil. Jangan tinggal. Kalau awak buat berusaha mengadakan Minggu Batik Malaysia, maka awak kosong sebab awak tak ada subjek. Jadi mesti ambil badan bukan kerajaan, NGO. Seperti tak payah ambil. Yang itu ialah contoh. Badan bukan kerajaan, NGO buat apa? Telah berusaha mengadakan Minggu Batik Malaysia 2005. Sampai situ je. Bertujuan untuk tak payah. Yang itu ialah huraian ataupun keterangan kepada Minggu Batik Malaysia. Okey. 2 perenggan. 2 perenggan berapa isi dah? 1, 2, 3, 4 dah. Okey, seterusnya kita lihat perenggan ketiga. Buat julung-julung kalinya juga, Konvensyen Batik Antarabangsa Kuala Lumpur 2005 telah diadakan di negara ini. Konvensyen tersebut telah menampilkan 14 orang pembentang ketah kerja dari luar negara termasuk dari Amerika Syarikat, United Kingdom, India, Indonesia, Jepun dan Australia telah menyentuh pelbagai aspek perkembangan batik seperti sejarah batik, rekan batik, pemasaran batik serta kejayaan industri itu. Okey. Perdana Menteri juga telah memberi jaminan bahawa kerajaan akan terus memberi komitmen dalam menggerakkan industri batik negara. Okey. Apa komitmen yang diberikan oleh kerajaan? Okey, nampak sini. Komitmen kerajaan ini disebabkan industri batik berpotensi menarik kedatangan pelancong ke Malaysia sekaligus. Ada exam sekaligus. Sekaligus 2 perkataan ya, bukan 1. Sekaligus 2 perkataan. Menyumbang kepada kemajuan industri pelancongan negara. Oleh itu, pihak Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia dan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia perlulah bekerja keras untuk mempromosikan batik agar produk ini mendapat tempat dalam kalangan masyarakat tempatan dan pelancong asing. Okey. Isinya pendek je, cuma agensi tu yang panjang. Okey, ambil isi bermula daripada pihak Perbadanan ataupun Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia. Itu satu perkataan sebab nama organisasi. Okey, Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia dan mesti ambil dua-dua. Dari 2 pihak, tak ada satu. Sebab promosi ini dijalankan oleh kedua-dua pihak. Kalau ambil pihak Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia bekerja keras, awak ambil sampai habis, maka awak kosong sebab tak lengkap isinya. Sebab ada 2 pihak, Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia dan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia. Walaupun panjang, itu 2 perkataan sahaja. Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia 1, Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia 1, 2 perkataan sahaja. Perlulah bekerja keras untuk mempromosikan batik agar produk ini mendapat tempat dalam kalangan masyarakat tempatan dan pelancong asing. Ambil semua. Okey, cuma tinggalkan perkataan oleh itu, ganti dengan peranan wacana nanti. Okey. Bagi memastikan industri batik terus berkembang, Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia, sebab batik ini ialah kraf tangan Malaysia. Jadi, agensi yang terlibat ialah Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan. Buat apa? Telah berusaha meningkatkan usaha penyelidikan dan pembangunan R&D, merangkumi pelbagai aspek batik. Sampai situ je. Seperti sampai pun tak payah sebab seperti dah contoh, ambil hanya isi. Okay. Kemudian melalui program pembangunan usahawan pula, latihan kemahiran. Okay, yang tadi agensi yang terlibat ialah Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan. Okay, yang kedua tengok agensi yang kedua. Program pembangunan usahawan pula, latihan kemahiran dan kerja dilaksanakan dengan bermatlamat untuk melahirkan tenaga kerja mahir dalam industri batik ini. Okey. Jadi tadi usaha Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan. Yang isi terusnya tadi tu usaha program
pembangunan usahawan. Okey. Seterusnya, isi seterusnya yang keberapa kita ingat dah. Okey, di samping itu juga, itu kata kunci isi. Di samping itu juga teknologi baru. Okey, teknologi baru seperti penggunaan mesin dan bantuan komputer untuk menghasilkan batik yang lebih menarik dan berkualiti diperkenalkan. Seperti penggunaan mesin dan bantuan komputer, Pak ambil lah sebab itu huraian je. Isinya ialah penggunaan teknologi baru untuk menghasilkan batik yang lebih menarik dan berkualiti diperkenalkan. Okey, jadi contoh jangan ambil. Okey, dalam perenggan yang sama, selain usaha yang dijalankan oleh pihak kerajaan, para pengusaha batik. Yang tadi tu kita cerita betul ini cerita tentang peranan kerajaan je. Okey, kemudian kita lihat peranan pengusaha batik. Apa dia peranan pengusaha batik kat situ? Pengusaha batik tempatan juga. Okey, juga tu kata kunci isi. Perlu memainkan peranan mereka untuk meningkatkan kemajuan industri batik di negara ini. Okey, tak ada isi kat situ, cuma diterangkan saja, dinyatakan saja. Selain daripada pihak kerajaan, pengusaha batik juga mainkan peranan, tapi belum ada peranan. Ayat seterusnya baru ada peranan. Mereka perlu lebih kreatif. Mereka itu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada pengusaha batik tempatan. Okey, perlu lebih kreatif dalam menghasilkan batik yang lebih menarik dan lebih bermutu bagi memastikan batik tempatan mampu bersaing dengan batik dari negara-negara lain. Tapi kalau awak buat isi sampai sini pun boleh. Pengusaha batik tempatan perlu lebih kreatif dalam menghasilkan batik yang lebih menarik dan lebih bermutu. Sampai situ cukup dah. Yang bawah tu semua huraian ataupun keterangan kepada usaha pengusaha batik tersebut. Okey. Bila kita isi kat situ. Okey, ini lagi. Bawah sekali tu. Mereka juga perlulah bersedia. Juga. Isi kata kunci isi. Mereka ini masih lagi rujuk kepada pengusaha batik. Pengusaha batik buat apa? Perlulah bersedia untuk melabur untuk meningkatkan pasaran batik ke peringkat global. Okay, usaha sedia untuk melabur. Right. Okay, sikit lagi. Okay, dah. Ada sikit lagi sambungannya. Okay, secara tuntas apa-apa yang selama ini menjadi identiti bangsa sebagai warisan tradisi yang wajar dipertahankan, terutama yang memperbaiki seni budaya tempatan seperti seni batik ini. Okey, sudah tiba masanya seni batik Malaysia yang diusahakan secara turun-temurun kembali berdaya maju serta seperti tidak pernah dilalui sebelum ini dan terus bertapak di hati generasi demi generasi sebagai khazanah bangsa yang dibanggakan. Okey. Jadi dalam perenggan penutup ini atau perenggan terakhir ini tidak ada isi, cuma buat kesimpulan berkaitan dengan industri batik tempatan. Okey. Rencana ini dipetik daripada Dewan Siswa iaitu memartabatkan batik Malaysia Haji Samad Buang. Okey. Kalau kamu rajin membaca Dewan Siswa, banyak penulisnya rencana ditulis oleh Haji Samad Buang ni. Beliau merupakan antara guru yang selalu menulis rencana dan rencana-rencana beliau banyak yang yang digunakan oleh pihak peperiksaan untuk petikan rumusan. Okey. Selesai untuk 4 perenggan, iaitu pendahuluan, isi tersurat, tersirat dan juga penutup. Okey. Cikgu buat kerangka mudah macam tu lah. Untuk perenggan pendahuluan, kata kuncinya apa? Kata kunci yang pertama tadi, apa cikgu lupa dah? Punca-punca. Okey, kata kunci yang kedua, kekangan ataupun halangannya.
Okey, jadi tulislah rumusan membincangkan usaha-usaha tukar kepada langkah-langkah ataupun cara-cara. Rumusan membincangkan cara-cara untuk memartabatkan batik Malaysia dan kekangan untuk melaksanakannya. Dapat 2 markah. Okey. Seterusnya, tengok semula. Untuk isi tersurat, tadi kita dah bincangkan ada banyak isi tersurat. Kita tulislah. Kalau kata kunci tadi dan, tulis dan. Kalau kata kunci tadi selain itu, kerana. Kalau ada semua kata kunci tu tulis je kat sini. Kata kunci. Yang pertama selain itu. Okay, isi tersuratnya apa? Dia dulu sebab ini sebagai kerangka sahaja. Okay. Okay, kita dah siap bincang tadi. Sebelum kesimpulan tengok isi tersirat. Okay. Isi tersirat bagi petikan tadi kekangan ataupun halangan untuk melaksanakan usaha memartabatkan industri batik Malaysia. Okay. Bila sebut isi tersurat mesti ada pihak ataupun kalau yang ni tak perlu pihak sebab kekangan masalah. Apa masalah yang kita hadapi? Kita tak berjaya nak meningkatkan, tak berjaya memartabatkan industri batik Malaysia. Apa masalah biasanya? Kurang penegak. Yang pertama, Kurang modal. kurang modal. Kurang modal sesuai tak ya kurang modal? Tadi siapa Luqman tadi ya? Ke siapa? Kerajaan boleh bagi subsidi kepada pengusaha kraftangan. Macam mana? Kerajaan boleh bagi subsidi. Boleh bagi, okey, bukan. Cuba tengok ya, kata kuncinya ialah kekangan. Yang sebut tadi tu bukan masalah. Yang tadi tu sebut itu cara. Okey, kekangan ialah masalah. Apa masalah yang dihadapi oleh kita, bukan, yang kita hadapi menyebabkan batik Malaysia ni tak berkembang. Apa masalahnya? Kalau kerajaan bagi subsidi, Teknik lama. Pengusaha menggunakan teknik lama. dalam Guna teknik lama macam mana? Guna teknik lama macam mana? Sebab apa contohlah cikgu bagi. Kalau cikgu suka batik tu, cikgu tanya awak lah. Awak cikgu rasa remaja ni tak berapa suka dengan batik. Kenapa sebenarnya? Sebab dia tak moden. Sebab dia tak moden. Sebab corak tak menarik. Okey, jadi masalah yang pertama, kita remaja kurang menggemari corak batik yang Kurang menarik. Corak batik yang kurang menarik. Boleh. Yang bersifat Bila tradisional. remaja ataupun golongan muda ni belia, dia tak suka pakai batik sebab apa? Dia kata batik tu tak cantik pun. Sebab apa tak cantik? Design tak cantik. Berbanding dengan design-design moden yang menepati cita rasa. Okey. Yang kedua. Okey, boleh tu yang pertama. Okey, yang kedua. Nak dua. Apa lagi? Apa sebab industri batik kita ni tak berkembang? Yang pertama, corak batik tidak menepati cita rasa golongan belia ataupun golongan muda. Okey, itu yang pertama. Satu lagi? Nak dua. Sebab apa lagi? Sebab apa batik dah lama sangat tapi tak adalah menonjol. Sebab itulah pihak kerajaan kalau setiap hari Rabu tu pakai baju batik. Itu satu cara nak galakkan masyarakat mencintai industri batik. Tapi masalahnya ada juga masalah. Sebab sampai sekarang pun tak adalah kita kata batik tu diagung-agungkan walaupun itu memang satu industri kraftangan yang sangat cantik sebenarnya. Cantik pada saya lah. Macam awak tu tengok desainnya tak cantik, tak seiring dengan zaman awak. Jadi itu masalah lain selain daripada tak menarik golongan remaja ataupun golongan belia. Apa lagi masalah lain? Kalau nak buat batik ni senang ke susah sebenarnya? Susah. Susah. Apa masalahnya? Kalau susah tu apa jadi masalahnya? Dia memerlukan banyak modal untuk mencipta satu corak. Tak nak modal, bukan tak banyak modal nak cipta corak. Mau nak cipta corak tak perlu modal. Kita guna fikiran ni kan.
tidak mempunyai kreativiti ataupun apa lagi? Tidak mempunyai idea yang kreatif. Seiring dengan apa? Seiring dengan cita rasa masyarakat hari ini. Okey. Masalah lain, tidak mempunyai masyarakat juga tidak mempunyai kemahiran. Itu penting juga sebab itulah tak ada memartabatkan industri batik ni. Sebab bukan semua. Kalau kat bandar ni tak ramai pun kot yang ada kemahiran tu. Saya pun tak ada kemahiran tu. Okey. Tapi yang ada dalam kemahiran dalam industri batik tu tak ramai. Jadi itu juga menjadi kekangan kepada cara untuk memartabatkan industri batik. Jadi dah ada dua lah. Okey. Jadi kata kunci tersirat yang pertama tadi tu siapa? Remaja ataupun golongan belia. Tersiratnya tidak apa tadi lupa lah. Golongan remaja tidak meminati corak batik yang dianggap apa tadi? Lupa dah cikgu. Siapa bagi tadi? Amel ke? Siapa tadi? Corak batik tidak menepati cita rasa golongan belia. Okey. Belia. Corak batik tidak menepati cita rasa golongan belia. Okey. Yang kedua isinya kurang kreativiti. Masyarakat tidak mempunyai kreativiti ataupun masyarakat tidak mempunyai kemahiran untuk menghasilkan batik. Okay, cukuplah tu dua je. Alright. Okay, selesai. Senang je. Okay, perenggan kesimpulan. Siapa yang terlibat? Rakyat Malaysia. Siapa terlibat? Golongan ramai. Malaysia. Rakyat Malaysia. Siapa golongan ramai untuk memajukan kesimpulannya Malaysia agar dapat diwarisi kesimpulan. Semua pihak semula tu. Semua pihak tu. Semua pihak. Okay. Kesimpulannya semua pihak hendaklah berganding bahu. Hendaklah berganding bahu untuk memartabatkan batik Malaysia. Untuk memartabatkan batik Malaysia agar dapat diwarisi generasi akan datang. Agar supaya batik ni tidak ditelan zaman ni. Okey. Agar dapat diwarisi oleh generasi Malaysia, agar tidak ditelan zaman pun boleh. Jadi kita mulalah. Kesimpulannya semua pihak perlu bekerjasama ataupun semua pihak perlu berganding bahu untuk memartabatkan industri batik Temaria, untuk memartabatkan industri batik agar industri batik tidak ditelan zaman, agar industri batik dapat apa tadi lupa dah. Dipertingkatkan pun, diwarisi. Okey, bagus. Okey, itu antara perenggan kesimpulan yang tepat lah. Semua 5 elemen tu semua ada. Okay, siapa yang terlibat, kemudian kata bantu ada, kemudian tema ada, kata hubung pacangan agar ataupun supaya ada, harapan pun ada. Jadi dapatlah berapa markah? 2 markah. Markah penuh lah. Alright. Yang ni awak buat semualah. Buat tulis sama je. Okay. Rumusan membincangkan, ambil semua. Kemudian yang kedua. Yang cikgu kosong kat depan ni. Okay, jangan tukar sinonim, ambil arahan yang asal. Okay, lepas mesti ada kata nama ataupun subjek. Okay, gabungkan dengan kata hubung dan. Okay, isi 1 dan isi 2. Okay, isi ketiga macam itu. Gabung dengan dan, isi keempat. Okay, kemudian seterusnya isi 5. Seterusnya isi kelima gabung dengan dan, isi ke-6. Okay, akhir sekali isi yang ke-7. Kalau buat 7 isilah. Okay. Kalau nak gabung lagi gunakan dan je. Okay. Itu cara nak jimatkan perkataan. Jadi tak payah nak ingat serang itu, di samping itu, seterusnya, berikutnya. Boleh macam tu pun boleh sebenarnya. Tapi kita nak jimatkan patah perkataan. Okay.
Okey, tulis sampai selesailah perenggan kesimpulan. Okey, kita lihat untuk soalan pemahaman. Soalan pemahaman yang pertama, berikan maksud rangkai kata warisan tradisi. Okey, warisan tradisi tadi ada dalam petikan bahagian perenggan akhir. Maksud rangkai kata warisan tradisi ialah, maksud warisan, sinonim dengan warisan. Peninggalan. Ha? Peninggalan. Peninggalan. Tradisi? Adat. tahu. Peninggalan adat. Adat. Bukan, tradisi Peninggalan bukan adat. Ha? Bukan, tradisi bukan adat. Tradisi Cuba cari guna PRPN tu. Pernah guna kan PRPN? Itu maksud tradisi. Sinonim dengan tradisi. ada. Ha? Amalan ibu, amalan. 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 Macam tak tepat juga tu. Tradisi tu maksudnya apa dia? Perbuatan. Perbuatan. Bukan, tak tepat. Kan Amir? Tadi ada sebut adat tadi. Saya. Sebut adat. Abang Amir. Amin. Tak apa tepat juga tapi bolehlah kita terima. Ataupun yang lebih tepat di sini ialah kebiasaan. Kebiasaan yang kekal turun-temurun. Kebiasaan. Tadi warisan maksud dia apa warisan? Peninggalan. Peninggalan. Tepat ke tu? Kebiasaan. Peninggalan kebiasaan. Tradisi. Tak apa-apa, tak Perbuatan apa-apa tu, peninggalan perbuatan. Adat. Peninggalan yang tepat Kebiasaan. warisan. Peninggalan, betul peninggalan. Peninggalan Kebiasaan. adat. Peninggalan adat. Okay. Warisan tu peninggalan. Tapi kalau buat Tadi kan peninggalan kan? dapat satu markah kan. Okay. Kalau awak buat macam ni, peninggalan, masuk rangkai kata warisan tradisi ialah peninggalan tradisi. Dapat tu markah? Sebab satu tukar, satu kekal. Okay. Kalau awak tahu masuk kataan tradisi, tak tahu warisan. Masuk rangkai kata warisan tradisi ialah warisan, apa tadi maksud tradisi kebiasaan. Peninggalan kebiasaan. Peninggalan adat bolehlah. Tradisi tu boleh adat. Ialah warisan adat. Dapat satu markah. Sebab konsepnya sama. Satu tukar, satu kekal. Okay. Jangan bagi markah kosong. So kamu dapat satu markah. Satu perkataan yang awak pasti tahu maksud dia, awak kekalkan. Dan satu lagi yang awak tak pasti tu awak biarkan je dekat situ. Jangan tukar. Tinggalkan. Jangan tukar. Satu tukar, satu kekal. Yang penting awak mesti dapatkan satu markah sekurang-kurangnya. Jadi yang paling tepat, maksud rangkaian kata warisan tradisi ialah peninggalan adat. Adapun peninggalan kebiasaan. Bolehlah mana-mana. Okay. Cukuplah tu dapat satu markah. Jangan dapat markah kosong. Dapat dua lebih baik. Okay. Soalan yang kedua. Nyatakan 3 kesan langkah kerajaan mewajibkan kaki tangan awam memakai baju batik setiap Khamis. Okey. Yang ini ada dalam perenggan petikan. 3 kesan langkah mewajibkan kaki tangan awam. Kesan dan kesan. Cuba tengok semula. Kesan. Kerajaan menyokong usaha untuk Apa dia? industri. Tak tahu lagi. Kesan ke berapa? First. Okey, kita tengok. Perenggan pertama. Okey, perenggan pertama kesan dia, tak kesan dia. Kesannya mana kesannya? Memberi nafas baru kepada pekerja. Memberi nafas baru. Okey, pertama. Yang kedua?
mempopularkan semua. Walau bagaimana Oh, okay, saya Perdana Menteri Dekat Sosial- perenggan pertama je ke cikgu? Okey, tengok perenggan pertama ya, tengok frasa. Dia kata hari Khamis kan, tengok. Walau bagaimanapun Perdana Menteri telah berusaha menghidupkan seni batik ini semula dengan mengarahkan kaki tangan awam memakai baju batik pada setiap hari Khamis. Okay, soalan tadi tanya apa kesan pemakaian baju batik pada setiap hari Khamis? Okey, apa kesan yang pertama tadi? Nampak ni? Mengembangkan. Okey, kerajaan menyokong usaha untuk mengembangkan, yang pertama mengembangkan industri batik negara ini. Okay, yang kedua sekaligus mempopularkan semula pakaian. mempopularkan semula pakaian yang salah tu, bukan mempopularkan semula tu, mempopularkan pakaian itu semula, betul. Mempopularkan pakaian semula supaya tak dilupakan. Okay, yang ketiga So, memberikan dalam Nafas jawapan nafas baru kepada perkembangan industri batik negara untuk berkembang maju. Okey, jadi ambil tiga-tiga isi tu. Yang pertama mula dengan mengembangkan industri batik negara ini, mempopularkan pakaian itu semula yang semakin dilupakan dan memberikan nafas dan memberi nafas baru kepada perkembangan industri batik negara untuk berkembang maju. Dapat markah penuh kat situ. cikgu, Jadi senang kan? Jadi, ya. apa ni kan mempopularkan semula pakaian tu. So kalau dalam jawapan kita nak tulis mempopularkan pakaian itu semula. Okey, kalau dalam petikan kamu dapat petikan macam ni, biasanya tak berlaku lah dalam SPM sebenar. Yang ni saya tak perasan. Yang ni bukan soalan SPM sebenar tau. Kalau dalam soalan dia memang tulis mempopularkan semula pakaian, kamu tulis mempopularkan semula pakaian, tak apa. Sebab petikan itu sendiri dah salah. Bila awak salah, dia tak kira salah lah sebab petikan itu dah salah. Jadi lembaga pemeriksaan tu tak penalti calon lah. Sebab petikan tu yang salah, bukan calon yang salah. Yang ni pernah berlaku tahun bila kita tengok untuk soalan kertas 1 bahagian A. Frasa dia salah guna tapi kita tak penalti calon sebab soalan tu memang salah, jadi tak boleh penalti calon. Cuma awak kena ingatlah mempopularkan tu kata kerja transitif, mesti diikuti dengan objeknya pakaian. Mempopularkan pakaian yang semakin dilupakan itu semula sepatutnya. Okay, tapi kalau petikan awak dapat macam ni, awak buat kira tak penalti lah. Okay, faham? Boleh? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, sikit je lagi. Last. Isi yang ke pula dah. Soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir, soalan nombor 3. Pada pendapat anda, selain melalui industri batik, apakah bidang lain yang boleh diketengahkan untuk memperkenalkan Malaysia kepada pelancong asing? Kemukakan 3 pendapat anda. 4 markah, 3 isi. Ia ada rubrik perskorannya. Isi cukup, ayat tak lengkap, isi tak cukup, ayat lengkap. Itu rubrik dia. Okey. Dia kata yang tadi kita tarik pelancong asing datang ke Malaysia melalui industri batik. Tapi dia tak nak lah ni. Dia kata selain industri batik, apakah industri ataupun bidang lain yang boleh diketengahkan untuk memperkenalkan Malaysia kepada pelancong asing? Kalau kamu masukkan juga industri batik tu, maka awak kosong lah, tak makan kat situ. Sebab dia nak selain industri batik. Okey, pada pendapat saya, yang ni tolong rajin tulis. Mesti ambil sebahagian daripada soalan. Jangan ambil terus kepada jawapan. Okey, tapi kalau awak tulis selain industri batik, tak ada pada pendapat saya pun boleh. Masih lagi ayat gramatis ada, subjek ada berikan. Tapi sebaik-baiknya ambillah arahan soalan. Pada pendapat saya, selain melalui industri batik, bidang lain yang boleh diketengahkan untuk memperkenalkan Malaysia kepada pelancong asing ialah saya daripada batik. Apa lagi yang kita nak tarik pelancong asing datang ke Malaysia? Nak pelancong asing tu permainan tradisional. Yelah. Tak pun industri. Macam mana kita nak panggil permainan tradisional tu kepada pelancong asing? Boleh juga kan? Boleh. Yelah.
ialah permainan tradisional. Macam mana kita nak perkenalkan keluar negara kepada pelancong asing? Apa cikgu? Melalui boleh. Apa yang kita buat? Apa yang Gajah buat? Gajah Malaysia buat? Melalui Museum. permainan tradisional. Yang dekat Johor tu. Yang dekat Johor. Yang setiap tahun buat kat Johor tu. Festival. Tak tahu. Festival apa? Festival permainan Festival apa? tradisional. Oh tak eh. Apa? Yang dekat Johor tu yang macam-macam ada tu. Ialah Tak tahu. bidang permainan tradisional. Seperti apa? Seperti festival layang-layang antarabangsa. Oh ya, layang-layang. Tahun kan Johor buat kan, itu permainan tradisional lah. Satu cara Tapi nak tarik pelancong asing kenal Malaysia. Dia dapat dah. Satu. cikgu, Okay, permainan tradisional yang dia. tapi layang-layang bukan ke international pun main? Kalau wow baru tradisional. Wow dengan masih lagi dalam layang-layang tu masih lagi apa? Tradisional kita masih lagi tradisional, tapi negara lain tu cara apa ni? Layang-layang berbagai bentuk. Macam kita layang-layang asal kita, layang-layang kita tu yang 4 segi tu je. Layang-layang kita 4 segi tu je sebenarnya. Yang negara luar tu macam-macam jadi bentuk. Tapi kat Malaysia yang tradisional kita zaman kecil dulu, dalam masa kecil zaman mak ayah awak kecil tu, yang segi 4 tu je, yang kiri kanan, yang ada ekor satu, kiri kanan tu ada sikit tu. Itu layang-layang sebenarnya, layang-layang dulu. Sekarang ni dia moden kan. Faham tak? Faham. Okay. Saya daripada permainan tradisional, 2 lagi. Nak 3 Industri ni. makanan. Makanan lah. Seni teka. Industri makanan bagus. Industri makanan. Yang ketiga, betul industri makanan. Yang ketiga, Seni tekad. apa dia? Seni tekad. Apa tu? Seni tekad. Kan? Hot. Seni tekad. Seni tekad. Apa tu? Siapa tak tahu tu? Seni tekad tu bukan tekad. Tekad tu kita punya tekad, kita dah tekad nak berusaha gigih, nak belajar, nak berjaya dalam SPM. Yang tu bukan tekad, itu tekad. Tahu. Tekad tu maksudnya sulaman lah, sulam pada kain, sulam pada kain. Biasanya kalau sulaman tekad ni popular di Perak. Popular di Perak. Kalau golongan kerabat deraja dulu sulaman tekad tu lah, bukan tekad tau, tekad. Okay. Cikgu, kalau permainan pula. Kalau pakaian tradisional? Boleh? Okay. Boleh juga permainan tradisional tadi, kemudian makanan kita ni bagus sebenarnya sebab kita ada pelbagai kaum masyarakat yang majmuk. Okay, yang ketiga tadi apa tadi? Pakaian. Pakaian pun boleh, ataupun melalui agro pelancongan pun boleh. Sebab apa agro pelancongan? Kalau pelancong asing dari luar negara tu kebanyakan daripada negara 4 musim. Jadi mereka tak ada iklim kondisi macam negara kita, panas dan juga lembap sepanjang tahun. Jadi dah ada 4 tu. Nak bagi 4 pun tak apa. Backup 1 isi. Kalau lah 1 isi abang tu tak tepat. Walaupun dia minta 3. Okay, jadi jawapannya pada pendapat saya, selain melalui industri batik, bidang lain yang boleh diketengahkan untuk memperkenalkan Malaysia kepada pelancong asing ialah apa ni? Permainan tradisional. Permainan tradisional. Koma lagi? Selain itu, Memperkenalkan pakaian tradisional berbilang mangsa ataupun pakaian tradisional masyarakat majmuk dan cikgu kena 1 isi 1 raian ke? tak payah huraian sebab dia nak kemukakan 3 pendapat anda. Dia nak sebab soalan kata kemukakan 3 pendapat. Dia tak nak, dia tak kata jelaskan, dia cuma kata kemukakan 3. Maksudnya dia nak 3 je. Yang ni dia nak 3. Yang itu bergantung kepada soalan yang kamu dapat lah. Tapi kalau soalan ni dia nak 3 pendapat, kamu berikan 3 je lah. Tak payahlah huraian. Kalau nak buat huraian tak ada masalah, tak patut markah pun. Lagi bagus sebenarnya supaya awak nak bagi pemeriksa tu lebih faham pun bagus. Okay? Okay. Alright.
Okey, selesai. Okey. Lagi tak? Dah. Ada soalan tak? Tak ada. Soalan? Ada. Okey. Nampak kat sini. Baik aku tulis tu. Kita benci dan marah pada cikgu. Yang suka pilih kasih, yang marah akan cikgu tu bukan pada salah tu. Namun kita tidak benci atau marah kalau kita yang dipilih atau dikasihi cikgu. Jadi persoalannya, kita marah kerana cikgu suka pilih kasih atau kita marah kerana cikgu tak pilih kita? Yang mana betul? Cikgu tak pilih kita. Sebab cikgu tak pilih kita. Dua. Macam mana nak bagi pilih kita? Okey, sekejap. Kena menonjol. Menunjuk. Astagfirullahaladzim. Dah lah Luqman. Alhamdulillah. Okey, selesai hari ni. Ada apa soalan tak? Tak ada apa-apa. Tak ada. Saya nak Tak tombang ada. ni. Tak ada soalan. Faham Apa dia? Kita 4 orang je ke yang cakap Nak tombang yang lain ni. mungkin. Yang lain apa senyap je. Mukris, mana Mukris senyapnya? Azin. Ada Ego, ada. Ada. Sarah Emeline. Wan dah sihat ke? Wan demam ni. Belum cikgu. Belum. Alah, kesian je Wan. Alah, Ya, sihat. Luqman. Fazana, Farisha, satu lagi Daini. Daini biasa riuh dalam kelas ni, senyap aja. Badrisha, siapa lagi? Farahin, Dina, Putri Arisha, Wan Nurul Syahirah, Siti Nur Adila, Sarah Emeline. Okey. Ada soalan tak? Cikgu harap soalan untuk rumusan ni senang je sebab cikgu kata ambil markah penuh lah. Awak rasa macam mana nak ambil 1 poin?